labui dia tu amal ilmu yang dia mengajar, maka ilmu yang dia keluarkan daripada mulut dia tu tidak semata-mata dari akal dia di kepala dia, bahkan daripada jiwa sanubari dia, cahaya dalam hati dia. Maka masuk dalam hati para pendengar. Ni hak payah ni. Masuk dalam hati tu. Bukan masuk kot telinga sahaja, lepas tu keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak. Masuk dalam telinga terus jatuh ke hati. Sehingga murid-murid dia yang mengaji dengan dia rajin, ringan untuk beramal, untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Itu tanda kata bahawasanya berkat ilmu yang disampaikan tu tidak semata-mata daripada lidah, bahkan daripada tubuh badan dia sendiri. Yang ni dia kata, dia beramal. Tu payah tu. Payah tu. Tu. Sebab tu dalam Quran kata lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Karena apakah kamu berkata-kata perkara yang kamu sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa di sisi Allah. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Engkau berkata-kata perkara yang engkau sendiri tidak beramal. Ni banyak. Ni kena atas kepala popok ustaz, popok tok guru. Ngajar rajin lah, siang malam pagi betul. Ke hulu ke hilir. Tapi dia sendiri nak beramal dengan apa yang dia mengajar, apa yang dia syarah, apa yang dia hurai pada orang, susah. Tidak senang lah. Lidah ni kita boleh bercakap. Kerana lidah kita ni rengek, tak ada tulang. Boleh kita nak kata apa saja kita nak berkata. Nak kata benda baik, nampak baik. Kata benda jahat, nampak jahat. Tapi diri kita sendiri kita tak boleh tipu. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu dia tahu apa yang ada dalam rumah dia. Mana orang yang bercakap tu dia tahu sejauh manakah dia sendiri mengamalkan apa yang dia kata kepada orang, apa dia yang ajar pada orang, apa yang dia syarah pada orang. Maka sebab tu berat mujahadah nak beramal lagi daripada mujahadah nak mengajar, nak meroyak atau nak menunjuk kepada manusia tentang kebaikan. Pun begitu tak bolehlah kita tinggal. Ad-dalu ala khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang itu seperti orang yang mengerjakannya juga. Jadi walaupun begitu tetaplah kita kena mengajar. Di samping tu kita kena berusaha untuk kita sendiri boleh mengamalkan apa yang kita ajar pada orang. Itu kalau bahasa tok guru. Kalau bahasa orang politik kan, mudah dia tiap-tiap 5 tahun sekali mari duduk ceramah, kempen, kok genak-genak kampung, genak-genak kawasan. Duk mari tabur janji macam-macam. Rengek lidah dia. Kita tengok kat hebat janji dia. Esok buat kita nak ngundi ni. Memang senang lidah dia bercakap. Senang lidah dia menabur janji. Tapi dia sendiri kena tahu bahawasanya apa hak dia bercakap tu nanti akan dipersoal oleh Allah Ta'ala akhirat esok kalau dia sengaja-ngaja tidak mahu menunaikan janji dia. Tu. Maka sebab tu penting sangat orang-orang yang masuk dalam medan siasah politik ni kena kuat iman dia. Kena kuat kepercayaan dia, hubungan kerohanian dia dengan Allah, dengan hari kiamat, dia kena kuat. Kalau tidak jatuh dia dalam mengkhianat pada amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Orang jadi pemimpin ni kaki sebelah duduk dalam neraka dah.
Nah, orang yang jadi pemimpin orang ni, kaki sebelah dia duduk dalam neraka dah. Bukan sedap tu sedap lah di dunia ni. Nah, kalau menang gaji puluh-puluh ribu. Nah, memanglah sedap, seronok, hidup nampak senang di dunia. Tapi tanggungjawabnya sangat besar di hari akhirat esok. Nah, jangan buat perkara tu perkara yang main-main. Maka sebab tu kita pun orang yang jadi tanggungjawab untuk memilih ni, kita pilihlah istikharah yang mana yang terbaik. Nah, kita sendiri ijtihad kita, kerana perkara ni masuk dalam medan ijtihadi. Ia bukan masuk dalam akidah. Nah, jangan pula kita kata orang yang tak pilih parti yang kita pilih ni masuk neraka. Itu melampau dah tu. Nah, ulu tu dia panggil. Tu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya fahaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya fahaman tentang nasbul imamah, melantik pemimpin ni ialah fardu kifayatin, fardu kifayah, masuk dalam ijtihadiyah. Betul 2 pahala, tersalah 1 pahala. Memang tak ada lah. Kalau kita tanya orang Islam kita ni lah, kalau yang mengundi, awak undi calon ni sebab apa? Oh, saya undi calon ni sebab dia janji dah, kalau dia menang, disko akan didirikan di tepi rumah saya, kilang arak di tepi rumah saya, pelacur free masuk dalam rumah saya. Kalau undi sebab tu memang berdosa sungguh lah. Berdosa, bukan wajib neraka, berdosa baru, masuk dalam janji seksa api neraka. Kena cakap gitu, bukan terus neraka terus. Hak neraka terus tu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu fahaman Khawarij. Orang Ahli Sunnah wal Jamaah, setiap muslim yang mati hatta zahir maksiat, dalam maksiat, maka bagaimanakah hukumnya? Kitanya orang Islam yang hidup ni nak berpendapat, orang tersebut fi masyiatillah, di dalam kemahuan Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah Ta'ala nak, Tuhan boleh ampun. Sebab Allah Ta'ala berjanji, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa syirik sekali-kali, tetapi Allah siap untuk ampun dosa selain daripada syirik. Nah, maka sebab tu orang Islam mati jelas dalam maksiat sekalipun, kita orang hidup ni hukumnya fi masyiatillah, dalam kemahuan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampun, boleh. Wa insya'a, kalau Allah Ta'ala kata azabahu, Allah Ta'ala boleh azab dia, boleh, tak ada apa-apa, haruf bagi Allah Ta'ala. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu. Perkara tersebut harus pada hak Allah Ta'ala, jangan kita perwajib, jangan. Orang telefon, Ustaz, Tok Imam, mari ni ada orang mati dalam disko. Masa mati baru telefon Tok Lebah. Masa hidup tak panggil Tok Lebah ni. Kita pergi tengok, mati buih mulut, duduk tengah joget rupa-rupanya, mati tengah disko. Cik-cik tengok IC, Zakaria bin Dolah. Islam. Lagu mana? Lagu mana kita? Tak salah, neraka dah ni gitu. Gila lepas-lepas jarak Cina gitu. Jangan. Kena urus jenazah lah, cara Islam. Perkuburan Islam. Dah mati dalam buat maksiat ni, ustaz, neraka ni. Minum arak ke haram? Zina ke haram? Judi ke haram? Ya, haram, berdosa, masuk dalam janji seksa. Bukan wajib seksa, bukan wajib iqab, bukan. Kerana urusan syurga neraka ni urusan Allah Ta'ala. Tak ada hak kita nak menentukan di atas mana-mana kumpulan, mana-mana hamba Allah, mana-mana manusia dengan neraka. Tak ada hak. Atau dengan syurga, tak ada hak. Nanti akhirat Tuhan tanya, manil ladzi azinaka an tatali alayya? Sudah, nak jawab lagu mana? Tuhan tanya, hijau gabung mula.
Kita pun jawab ke Tuhan, saya driver lori Tuhan mula. Driver lori. Kenapa nampak macam Tuhan tu? Sudah. Manil ladzi azinaka an tatali alayya? Siapakah yang mengizinkan engkau mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Susah kita nak jawab, tak kena. Maka sebab tu jaga-jaga lidah mulut kita nah. Tu jangan cepat kita meneraka ke orang. Kerana orang milih ni dia banyak pandangan. Ada orang pilih sebab dia ni berjanji baik itu ini. Ada orang ni pilih sebab dia rapat. Ada orang pilih sebab dia memang buat baik pada kita, ataupun memang dia tak suka dengan calon satu lagi. Lopak situ lopak sini, serabut aku ambil ni macam-macam sebab. Jadi kita tak nak hukum orang ni melainkan memang kalau macam tadi, saya pilih dia tu sebab apa? Sebab dia janji dah kalau dia menang arak akan masuk free dalam rumah saya dah. Baru berdosa. Tapi dia akan luluhkan lesen arak, lesen judi, Ustaz. Itu urusan dia, kita bukan undi dia sebab tu. Tu lain tu lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak tanggung dosa orang lain. Itu dah habis situ. Jadi jaga-jaga. Nasbul imamah, as-siyasah bermakna nasbil imamah, politik dengan makna melantik pemimpin ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah fardu kifayatin wa yajibu nasbu imam adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laysa ruknan yu'taqad fid dini. Itu dalam kitab Jawharatul Tauhid sebut. Wajib melantik raja yang imam situ raja, sultan. Kita ni tak boleh nak lantik lah raja, sebab sistem kita monarki ni sudah terlantik dah. Yang di Pertua Agong pun ada majlis raja-raja. Cuma sistem kita ni mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokratiyah barlimaniyah. Ada bahagian urusan raja tu diserah wuzara ut-tafwid litanfiz dipanggil. Menteri-menteri yang diserahkan sebahagian kuasa untuk diuruskan, ditadbirkan, diuruskan, dilaksanakan. Maka jadilah sebahagian itu jadi tanggungjawab kita memilih. Jadi kalau melantik raja tu fardu kifayah, bisyar'i dengan hukum syarak fardu kifayah. Melantik YB pun fardu kifayah. Itu dah. Ya kias di atas melantik raja. Fardu kifayah. Ada yang kata fardu ain. Mana? YB besar pada raja. Siapa berani ayat sini? Cuba. Nak bagi tahu ke yang di Pertua Agong selalu, biar buat negara, bukan buat negeri. Asal wilayah ni. Siapa berani ayat YB besar pada raja? Cuba. Raja lah besar pada YB. Kalau lantik raja tu fardu kifayah, lantik YB kau lagi sangat fardu kifayah. Bukan fardu ain dah. Kalau fardu ain, kalau salah esok tak sempat nak mengundi, lagu mana? Dosa semua tiap-tiap hari. Nak tunggu qada pula tu bila? 5 tahun sekali. Allah nyayo lagu tu. Tu fardu kifayah ni faham tak fardu kifayah? Iza qamal ba'du fi masafatil qasri baru saqatat anil baqina. Ni sebab tak faham fardu kifayah tu. Hok duk kritik. Orang kata lagu ni. Atau berat fardu kifayah. Ramai orang tak keluar ngondi. Sebab mujahid fardu kifayah. Sebab tu lah ni kata tanya. Ingat siapa alim nahwu? Sarah, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wada', usul fiqh, qawaid fiqh, mantiq, usul maqulat, ilmu bahs wal munazarah. Siapa alim? Tu semua ilmu fardu kifayah. Kita akan jawab, adalah tu. Adalah tu siapa? Duduk di mana orang tu? Dalam jarak 2 marhalah kena ada seorang. Kalau tidak dosa habis, fardu ain jadi. Itu. Perak. Tu fardu kifayah. Bila sudah ada dah, barulah kita hok malah hok tak erti, hok benak ni. Alhamdulillah tak kena mengaji dah, ada orang alim seorang tu. Tu fardu kifayah. Jadi samalah esok. Salah kau tak sempat nak mengundi esok. Pukul 9 tutup dah, kita duk beratur lagi. Tutup dah pintu. Aduh. Lepas tu terlantik dah tu, dia nak kira dah tu siapa dia jadi YB kawasan itu. Gugur dah kewajipan di atas kita. Selagi mana tak terlantik, wajib semua orang hak daftar mengundi kena pergi mengundi belaka, wajib. Dah fardu kifayah. Bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli, kena ketahui tu. Bukan dengan semata-mata akal. Itu nak tolak Mu'tazilah.
Atau zaman sekarang liberal lah kalau kita kan. Pelatih pemimpin ni tak ada urusan dengan pahala-pahala apa. Nah, ikut kepala otak kita semata-mata. Tu Mu'tazilah. Kalau sekarang neo Mu'tazilah liberal lah. Kalau seduk main urusan dosa pahala lah dia. Nah, ikut kepala otak kita. Itu tak boleh tu. Tu sesat juga. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan juga akidah rukun iman yang diiktikad dalam agama. Tu tengok. Ni satu liberal, tasahul dia bang. Satu lagi tasyaddud, ekstrim. Ahlus sunnah wal jamaah tawassut, di tengah-tengah. Tidak tasahul, tidak liberal, dan tidak tasyaddud, tidak ekstrim. Tu manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita tu kalau Islam tu Islam belaka dah. Cuma biar Islam jelas, Islam muqayyad, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan semata-mata nama saja Islam, kerana Islam tu pecah 73 firqah. Ini bab akidah kita kena faham betul-betul. Sebab dalam kubur akan disoal. Kalau kita tidak duduk di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fail kita nak jawab soal muka nakir dalam kubur. Nah, man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Kalau jawab al-muslimuna ikhwani. Apa? Dia hidup di dunia buat parti ya'lu wa la yu'la alaih. Parti lebih tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada parti. Nah, kalau hak beza parti tengok gini muka. Celai putih mata nak marah. Hanya parti apa? Saya parti payung. Cak payung. Sama. Baru senyum. Penatang aku. Parti sama tu baru senyum. Kita dah, bila dah Islam dah gak senyum. Assalamualaikum saudara. Beza parti itu biasa saja. Nah, kerana parti itu hanya wadah, bekah, alat untuk sampai pada maksud, iaitu kuasa. Buat parti ni nak kuasa, sebab tu kita orang bawah jangan duduk pening, jangan duduk taksub. Kalau tidak bengong pas kita. Kemarin boleh, hari ni tak boleh, esok tak boleh. Dia duduk pening. Kali fed up. Sebab tu orang yang cerdas dia akan faham bahawasanya parti politik itu hanya alat semata-mata untuk meraih kuasa. Jadi kita orang bawah jangan putus silaturahim, balah sama sendiri kerana parti. Hendaklah kita meletakkan Islam itu lebih tinggi. Ukhuwah Islamiyah itulah yang paling tinggi. Saudara se-Islam itu paling tinggi. Lebih tinggi daripada segala-galanya. Baru nanti dalam kubur kita boleh jawab soal muka nakir. Saudaraku ialah orang-orang Islam. Itu. Jadi ini sebagai nasihat. Buat rasa dia panggil dah. Kerana esok raya ni. Raya besar dia panggil. Untuk kita warga negara orang Malaysia ni. Jadi pilihlah dengan bijak. Bismillah mulai sebagai kewajipan warga negara dan sebagai fardu kifayah kita sebagai orang Muslim, orang Islam. Kemudian sudah terlantik, urus dengan baik-baik. Jangan 5 tahun 5 orang Perdana Menteri. Ni sakit penat kita. Sebab tu kadang-kadang orang fed up. Ni berpolitik tak habis-habis. Rakyat slow nak mampu dah. Baik. Kita cukup setakat tu. Kemudian nanti kita akan masuk tajuk yang barulah. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi khatamin nubuwati. Masuk tajuk yang kedua, bab yang kedua, pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis pada menceritakan tentang khatamin nubuwah. Itu dah. Iaitu khatamin nubuwah ni tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khatim boleh baca dua. Kalau khatim itu cincin. Ni khatamin nubuwah. Tanda kesudahan Nabi. Para nabi semua ada tanda, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi-nabi lain tandanya di tangan. Nabi kita tidak. Di dua belikat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,